بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. Dan setengah daripada fadailul ilm, kelebihan ilmu yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah Rasulullah SAW bersumpah, senya menunjuk Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang lelaki terlebih baik bagimu daripada khumrun na'am. Maksudnya seorang dapat petunjuk, seorang dapat hidayah, dapat beramal dengan baik disebabkan engkau. Itu maksudnya. Yakni kita dakwah dia, kita seru dia daripada dia jauh menjadi dekat kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Maka harga nilai dia khairun min khumurin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Ya, terlebih baik bagimu daripada khumrun na'am, yakni daripada engkau mendapat mensedekahkan unta yang merah. Di tanah Arab dan 1000 ekor unta pun nak cari merah tak jumpa kan. Jarang. Maknanya unta satu kenderaan yang mahal. Apabila unta tu warna dia merah, memang payah jumpa. Bukan kita pergi kedai cat kita spray dia kan. Dia memang merah asli, mahal tu. Jadi maknanya harga dia lebih daripada itu lagi. Menunjukkan apa? Kelebihan kita menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan. Betul Rasulullah menyatakan ballighu anni walau ayatan, sampaikan daripada aku walaupun satu kalimah, wala satu ayat. Sebab dengan sebab dia tadi Islam itu berkembang, syiar itu maknanya berterusan, bersambung. Ini di antara kelebihan kita mengambil bahagian menyampaikan kalimah Allah Ta'ala walaupun satu patah maknanya. Iaitulah yang terlebih suka harta kepada Arab. Mana orang Arab kalau ada unta merah ni mahal, itu maksudnya. Dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ilal huda, man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ah wala yanqusu zalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ism mislu asam min man tabi'ahu wala yanqusu zalik min asamihim syai'an. Barang siapa menyeru, memanggil, mengajak seorang kepada petunjuk pada jalan Allah Ta'ala, adalah baginya daripada pahala umpama pahala orang yang mengikut akan dia. Contoh seorang tadi, dia tidak sembahyang misal, kita ajak dia, pujuk dia, akhirnya Alhamdulillah sampai hayat dia, dia tidak meninggalkan sembahyang, maka orang yang mengajak tu dapat pahala sama, ya, pahala dia berjalan. Dan tiada kurang demikian itu daripada pahala mereka itu. Mereka yang buat tu dapat pahala, dan orang yang mengajak tadi itu menjadi sebab dapat petunjuk pun dapat pahala yang besar. Dan barang siapa sebaliknya menyeru kepada sesat, adalah atasnya daripada dosa umpama dosa orang yang mengikut akan dia, tiada kurang demikian itu daripada dosa mereka itu. Jadi sama tuan begitu. Maknanya kalau dia menjadi penyebab kerja yang tidak elok, yang mungkar, maka orang yang melakukan kemungkaran tu berdosa, dia pun sama. Ya, mana kalau ada amalan amal jariah, di sini maksiat jariah namanya. Maksiat yang berpanjang terus dan itu maksud dia. Maksud dia disuruh kita bersungguh menarik manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sebaliknya. Dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, katanya aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman.
Bermula dunia itu mal'un, dilaknat, mana dikutuk, mana dijauhkan daripada rahmat. Dan dikutuk barang di dalamnya, melainkan menyebut Allah Ta'ala. Mana zikrullah terkecuali daripada golongan yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dan menolong akan dia, orang menolong, orang menghampirkan diri ke Tuhan. Dan orang yang alim, mana orang yang diberikan ilmu, dan orang yang belajar muta'alliman. Maknanya lah hadis ini menerangkan kelebihan yang disampaikan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ilmu itu sendiri. Syukur kepada Allah Ta'ala apabila kita diizinkan dan diberi hidayah, petunjuk dan semangat untuk memperkasakan ulumuddin, ilmu agama itu sendiri yang membawa kepada kebahagiaan dan selamat dunia dan akhirat. Dan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sami'tu, yakni aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa annal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitana fil ma wa fadlul alim 'ala al 'abid ka fadlil qamar la 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya innal anbiya la yurisu dirhaman wala dinaran wa innama awrisu al ilma wa innama awrasu al-ilma faman akhazahu wa akhaza bihazzin wafir. Barang siapa menjalan, mana siapa yang berjalan akan jalan menuntut ilmu, dia pergi masjid, pergi surau atau tempat pengajian yang khusus untuk menimba ilmu Allah Ta'ala, jawab dia, dimudahkan baginya jalan ke syurga. Ya, jalan ke syurga maknanya dimudahkan bagi orang yang mencari akan ilmu. Ini wajhut tanasub, menasabah, kerana bahawasanya al-ilmu tu nur. Bila nur lawan dia zulmah, ilmu sebagai cahaya yang menyuluh. Maka kalau sebaliknya dia tak ada cahaya, dia panggil zulmah, kegelapan. Zulmatul jahli, kegelapan kejahilan adalah benda yang sangat bahaya dalam hidup insan. Jadi Allah Ta'ala beri kita ilmu, Masya Allah, itu kurniaan yang amat besar, yang wajib kita syukuri maknanya. Dan bahawasanya malaikat sebenarnya menghantarkan sayap, malaikat menghamparkan akan sayap dia bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab apa? Reda ia malaikat dengan barang yang diperbuat, mana yang dilakukan oleh talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Dan bahawasanya orang yang alim sebenarnya mengucap istighfar, mana orang yang mempunyai ilmu, yang mengajar ilmu para ulama, kelebihan dia pula ialah menuntut ampun baginya orang yang di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ya, semua yang ada dalam 7 langit, 7 petala langit, 7 petala bumi itu meminta ampun kepada ulama. Ya Allah, keampunkanlah dosa. Maknanya apa? Ulama dia tak sampai peringkat maksum, dia ada juga kesilapan. Ya, jadi kesilapan itu ada pula Allah Ta'ala jadikan, ya, orang cover tolong doa ke dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Sehingga dia panggil hitan, sehingga ikan di laut, banyak mana ikan di laut kan. Ikan Selat Melaka pun tak pernah habis kan. Berpuluh tahun kita ambil tak habis. Kita boleh laut yang lebih luas, ya. Dan laut adalah lebih luas daripada daratan. Bayangkan berapa juta triliun ikan dalam laut. Iaitulah meminta ampun mereka itu, ya. Minta ampun kepada hatta hitan fil ma', iaitulah dia minta ampun, la yastaghfiru lahu, minta ampun kepada golongan orang yang alim. Sebenarnya mengucap istighfar baginya orang yang di dalam 7 petala langit, 7 petala bumi, hingga ikan di dalam laut. Dan kelebihan orang alim atas orang yang abid. Abid mana? Ahli ibadah, rajin buat ibadat. Alim mana? Orang yang punya ilmu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Bulan
dengan bintang kita banding. Bintang ada juga cahaya, tapi tidak seperti hebat cahaya lebih bulan, lebih terang. Dan bahawasanya ulama itu telah mempusakai anbiya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan satu maknanya tawaran besar dan title besar kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu. Dan bahawasanya anbiya tiada di pusaka dirham. Nabi-nabi rasul-rasul dia tidak meninggalkan harta benda. Dan tiada dinar, tidak wang emas. Dan sungguhnya mempusakai mereka akan ilmu. Maka bahawasanya mengambil akan diambilnya akan bahagian yang sempurna. Mana kita ambil bahagian sempurna peninggalan para anbiya, para rasul alaihi wasallam ialah al-ilmu. Ilmu adalah perkara yang amat penting, besar ya. Sebab tu Sayyidina Ali menyatakan, kalau aku nak ceritakan lebih ilmu dari harta, sampai kiamat pun tak habis. Besarnya ilmu, sebab ilmu tu membimbing ke arah kebenaran, dan ilmu itu menjadi penyuluh untuk kita mengesahkan segala amalan zahir dan batin. Allah. Dan daripada Abi Umamah Al-Bahili, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim atas orang abid seperti kelebihan aku atas sekurang kamu. Masya-Allah. Ya, bandingkan Rasul sendiri dengan orang paling kurang bawah. Pandang paling hebat teman tak terbanding tu maksudnya. Ya. Batu satu kisah yang maklum, apabila seorang tadi telah membunuh berapa? 99 orang kan? Kemudian dia jumpa abid, mana orang ahli ibadat. Dia kata, boleh tak saya nak bertobat? Dia kata, apa dosa kamu? Saya dah bunuh 99 orang. Dia kata, habis dah, mana ada 99 orang berat kata. Tak ada jalan kena tobat. Dia pun ambil pedang ni, cukup 100. Ya. Abid ahli ibadat tanpa ilmu. Ya, dia pun berjumpa pula, cari jumpa seorang alim, seorang ulama. Dia kata, banyak mana dosa engkau pun Tuhan boleh ampun. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tuhan boleh ampun dosa semua, dia boleh ampun, kecuali dosa mencabar ketuhanan dia. Itulah syirik, atau Tuhan tak ampun. Kalau bertaubat syirik, dia kena tambah lagi satu rukun apa? Mengucap balik 2 kalimah syahadat, sebab dia telah batal akidah. Itu maknanya. Jadi dia pergi pada abid tadi, dia bunuh Tuhan tu 100 orang. Dia pergi cari orang alim kata boleh, lega dia. Maka oleh kerana itu ulama tadi tunjukkan satu kampung kawasan gulungan sulahak, mana orang-orang saleh. Maka dia pun berjalan menuju tempat tu. Itu menandakan apa? Bi'ah ada penting, suasana. Waktu Al-Imam An-Nawawi menyatakan Ajar qabla dar. Ajar qabla dar. Mana sebelum kita nak buat rumah, elok kita semak dulu jiran-jiran sekeliling. Ya, mana kalau jiran-jiran tu orang saleh, masya-Allah, dia akan jadi membantu. Ya, kita mengerjakan amal saleh, mana lebih mudah. Ya, kalau sebaliknya takut kita tak tahan, sana kedebang ni kedebung macam pening kepala. Yang ni tak semayang, sana pula minum arak, pening kepala gitu. Jadi cari maknanya jiran yang terbaik. Itu pesanan Al-Imam An-Nawawi. Dan jadi dia ni pun pergilah cari sampai jumpa kawasan dia tadi. Rupanya tak sempat kampung gulungan orang saleh, dia meninggal di tengah jalan. Ya, maka berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab kata nak masuk syurga, jangan dia tak beramal lagi, baru taubat aja. Malaikat rahmat kata dia dah bertaubat, at-ta'i min azam kama la zambalah. Orang yang bertaubat dosa seolah tak dosa, bersih. Maka Allah hantar kata malaikat timbang, ukur ke mana dekat, itulah tempat dia. Maka diukur, dia dekat kepada tempat gulungan orang saleh sebanyak 1 hasta. Dan maka diambil dan dimasukkan ke syurga, masya-Allah. Ya, itu kasih sayang Allah Taala, rahmat Tuhan Maha Luas mana. Sebab apa tadi? Sebab dia ada ilmu. Yang tak ada ilmu tu, dia mengukur ikut akal ni. 99 orang, payah dia ni. Akhirnya dengan dia selamat ni. Kepala dia pun putus sundan. Allah Karim. Kemudian sabdanya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala mu'alimin nasil khair. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan isi 7 petala langit dan isi 7 petala bumi dan Allah
penduduk langit bumi pun kita tak terkira dan yang berakal, yang tak berakal, semut apa semua termasuk mana segala-galanya semua ni, dan langit begitu juga, hatta semut di dalam sarang dia, ikan di dalam laut mengucap selawat atas orang yang mengajar manusia akan kebajikan. Itu kelebihan dia. La yusallun, cuma selawat tu ada 3 makna lah ya. Kalau selawat tu datang daripada Ta'ala, itu dipanggil rahmah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada baginda. Selawat daripada Ta'ala dipanggil rahmah, selawat daripada malaikat dipanggil istighfar. Kalau selawat kita dipanggil doa ya. Jadi maknanya Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusallu, mana apa? Sentiasa berselawat ya. Kalau tanya maza yaf'alul al'an, maza yaf'alullahu al'an, apa sekarang Allah Ta'ala buat? Yusalluna 'alan nabi, Allah selawat kepada Nabi, tak pernah putus ya. Apatah lagi kita maknanya ya, Tuhan ni tak pernah putus. Dia tak kata sallau, telah selawat, yusallu ya, maknanya sentiasa Allah Ta'ala berselawat kepada Habibullah, kekasih dia. Sebab tu Rasulullah dipanggil Babullah, pintu kepada Allah ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pintu kepada baginda Mursyidul Kamil ya, mursyid yang kamil yang memimpin kita ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pintu untuk masuk dalam Babullah. Dia oleh kerana itu banyakkan berselawat, dan kita berselawat. Ada juga setengah-setengah orang kata kita berselawat maka makam Nabi lagi naik. Oh, itu tidak ada adab. Siapa kita? Nabi tak berajat selawat kita ya. Kita selawat sebenarnya faedah tu balik kepada kita. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa selawat kepada baginda sekali je dapat ke Nabi ke? Tak, kita dapat. Kita mengambil istifadah daripada selawat kepada baginda Islam ya. Selawat Allah Ta'ala pun tak, orang panggil kita tak habis makan, dan Allah Ta'ala tak habis, malaikat lagi berselawat ya. Itu maksudnya, itu nak tunjukkan apa? Kemuliaan darajat baginda yang terlampau tinggi ya. Maka gantungkan kalbi kita sentiasa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali besar dan dia keluar rumah, dia kata apa? Di kananku ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, di kiriku mursyid. Itu keadaan dia rabitah. Rabita kenapa? Pertamatan qalbi sentiasa dengan Rasulullah. Sebab tu nur madat dia sentiasa mencurah. Itu dalam keadaan perjalanan sufi kita ni. Dia sentiasa kenapa? Irtibat qalbi dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpancaran makrifat dia sampai dan lebih kemas ya. Dan gunakan salatul ishkin ya, selawat tak apa-apa tak apa, tapi gunakan selawat kerinduan ni. Kita tanamkan rindu yang cukup kuat dengan baginda SAW, insyaAllah cepat itu buka. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza marartum biriyadil jannah parta'u qalu ya Rasulullah SAW wa marriyadul jannah qala khilaquz zik. Apabila lalu kamu berjalan kemudian dengan kebun syurga, bila kamu melintasi kawasan kebun syurga di dunia ni, maka bermain-main, mana singgah oleh kamu, ambil manfaat. Sembah mereka itu sahabat, ya Rasulullah, apa dia kebun syurga atau dunia ni, mana kebun syurga pula? Maka sabda Nabi SAW, khilaqatu zik, mana lingkungan orang yang mengingati Allah, termasuk majlis zikir, majlis ilmu. Itu majlis yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis yang lain, malaikat dia cari mana ada majlis ilmu, mana ada majlis zikir, dia akan singgah ya. Sebab mereka ni adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sehingga ada orang yang dia duduk dalam majlis zikir, dia tak zikir di tempat duduk, dia cari orang, dia berhenti kejap, dia bangun, dia dosa diampun oleh Allah Ta'ala ya. Itu besarnya khalaqatuz zik ya. Dan kata Atta, majlis zikir ialah majlis halal dan haram. Mana majlis ilmu yang menerangkan hukum halal dan haram. Betapa kami membeli, ya macam mana kita nak berakad jual beli kan, menjual, itu contoh dia. Dan orang kata inamal bai'u antaradin. Dan Nabi kata sungguhnya apa? Jual beli itu ialah antaradin, reda meridai. Maka cara mana reda? Mengikut mazhab Syafi'i, ar-reda amrun khafiyun ya.
Redha ni ialah benda yang tersembunyi. Maka terjemahkan dia bila akad. Kita terjemahkan dia dengan akad. Saya beli barang ini daripada tuan dengan harga sekian. Itu mana akad. Ya. Ataupun mushtari baik, ataupun mushtari pembeli beli dulu. Saya beli barang daripada tuan dengan harga sekian. Ataupun mana si penjual mana buat akad dulu. Saya jual barang ini pada tuan dengan harga sekian. Dia ada 4 syarat dia. Ijab wal qabul. Kemudian dia kena ada khitab. Kemudian saman wal musman. Itu syarat akad jual beli dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Ijab sama ada yang mulakan dulu penjual atau pembeli. Kemudian khitab kena ada kata tuju. Saya beli, kalau kata saya beli barang ni daripada tuan, kena ada tuan tu, kena ada entah tuan, ya. Saya beli barang ini. Barang tu apa? Dia panggil musman, benda yang dihargakan. Samanun, harga. Bukan saya beli, ya, saya jual. Jual apa? Beli apa? Berapa harga? Itu dipanggil apa? Akad naqis. Ya, tidak sah dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi 3 mazhab tak apa. 3 mazhab memada dengan unjuk berunjuk. Ya, ar-ridha dipanggil, diterjemahkan bil, ia adalah bil mu'atah. Harga barang berapa? 100. Ya, dia tunjuk berapa barang? 100. Kita pun tunjuk duit 100, dia senyap aja. Asal lah tu. Kalau kita buat 100, kita bayar 80, dia kejar. 20 lagi dia. Itu mana tak redha. Itu maknanya sini dipanggil apa? Menterjemahkan makna redha tu ada khilaf di kalangan ulama. Jadi makna majlis-majlis seumpama ini menerangkan bagaimana cara kita berakad yang ditentukan oleh syarak. Itu termasuk dalam majlis zikir juga. Dan kami sembahyang, macam mana kita nak sembahyang, maknanya itu pun masuk majlis zikir. Mana majlis ilmu. Betul Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man salla jahilan bi kaifiyatil wudu'i wa salat lam tasih salatu wa insarifal haq. Man salla, pada apa yang sembahyang, alhamdulillah, ya, dapat nikmat, Tuhan beri izin dia sembahyang. Tapi sikit dia silap itu, jahilan, dia tak belajar. Bi kaifiyatil wudu', dengan cara wudu macam mana, ya, dia tak belajar, dia pergi ikut. Tapi semayang ni nampak macam sama, dia buat diikut. Maka kata Imam Al-Ghazali, lam tasihha salatu, tak sah sembahyang. Wa in salifal haq, walaupun pada zahir nampak sama tapi dibina dia tadi bukan di atas ilmu, pengetahuan. Kalau nak tahu tanya dia. Ya. Dia tanya Fatihah hukum, Fatihah sunat kot. Dia tu main kod dia memang itu. Memang dia tak belajar jawab dia. Ya, jadi wudu, bila ambil wudu dia gunakan apa? Air. Bila air, kita kenal pula hukum air itu dalam bab taharah. Mana air mutlak, mana air muqayyad, mana kait lazim, mana kait munfaq, ya, mana air mujawir, mukhalid, atau banyak insya-Allah, dan kitab ni akan dibahas ya. Itu di antara apa? Contoh ni lah ya, dalam penggunaan sembahyang tadi menggunakan air. Habis maka air dia ada bagi-bagi ni. Kadang-kadang dibuat sembahyang tapi bukan air yang mutlak. Ya, bila air mutlak dia tak ada kuatul daf'i, kekuatan menolak tu tak ada. Ya, apa makna mutlak? Air yang lepas daripada diikat dengan ikatan yang lazim, dia panggil kaidul lazim. Itu contoh dia. Kaid dia panggil, kalau ikat pun kaid tu bercerai. Contoh air telaga, air sungai, air mata air, air paip. Kita ambil 4 beledi, kita letak depan. Kemudian kita panggil orang yang tak tahu asal usul air itu, kita panggil, ni air apa? Dia akan sebut apa? Air sahaja. Nama sungai hilang, nama telaga hilang, nama paip pun hilang. Itu dipanggil, asal dia dikaitkan dengan nama paip tapi nama tu hilang. Bagi orang tak tahu, hilang. Itu dipanggil air itu masih mutlak. Bila hukum mutlak, dia ada 2 sifat. Dia suci, lagi pula dia menyucikan. Sebab tu kalau tengok dalam ayat Quran diturun dengan dibahasaan nasab itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an ta dibaca dengan nasab bagi atas, tahura. Tahur lain makna, kalau tuhur lain makna. Kalau ma'an tuhur, mana air itu suci saja, dia tidak boleh menyucikan. Air kopi, air Milo, air teh, Nescafe, itu semua suci, boleh minum. Tapi basuh baju tak boleh. Kesemut datang habis tak suci, sebab dia tak ada kuatan dafi.
Air mutlak mana air ada dua sifat, dia suci dan dia boleh menyucikan. Itu maknanya air mutlak. Air mutlak mana apa? Air yang lepas daripada diikat secara lazim. Lepas dia tak ada terikat. Kalau diikat, contohnya air Milo, air sirap, letak mana pun orang kenal, dia tak bercerai nama tu. Maka taraf dia hanya suci saja. Itu satu contoh lah ya. Bila kita sembahyang menggunakan air, maka dia kena mengetahui mana takrif air tadi contohnya. Dan kami puasa, bagaimana kita nak sembahyang, macam mana kita nak puasa, atau panjang perbahasan itu menuntut kepada ilmu. Sebab Rasulullah SAW satu ketika duduk dalam masjid, sahabat masuk. Ini semua di awal Islam. Jadi dia semayang, Nabi perhati dia semayang. Lepas dia semayang, dia pun bangun nak salam ke Nabi. Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, engkau belum semayang lagi. Padahal depan Nabi semayang. Dia pun bangun balik dan dia semayang lagi. Lepas semayang, lepas tu dia nak salam Nabi, Nabi cakap macam tu juga. Kum fasalli ya fa innaka lam tusalli. Setengah riwayat farji' fasalli. Bangun balik, semayang balik. Nabi kata semayang. Akhirnya selinda, ya Rasulullah, setakat ini saya faham. Apa Rasulullah pun menerangkan ya hadis yang panjang lebar dalam Bukhari, dalam Muslim semua ada itu. Iaitu dia panggil hadis musi'us salah, mana orang yang mencederakan akan rukun semayang. Apa cedera itu? Di antara dia tumak ninah. Lepas tu Nabi kata fasjud hatta tatma'inna sajidan, farka hatta tatma'inna raki'an. Maknanya rokok kena ada sujud, sujud kena ada tumak ninah. Itu satu contoh. Jadi dia tak ada tumak ninah, laju kan, maka semayang dia tidak sah sebab tu rukun. Satu contoh lah. Satu. Yang kedua, dapat hukum di situ bahawasanya ibadat yang bila kita belajar tengok banyak tak kena duduk, wajib qada balik. Berdalilkan hadis tadi Nabi tu, fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi, padahal dia semayang depan Nabi tu. Ya, Nabi kata ulang balik. Bila ulang dalam waktu dia panggil apa? I'adah. Kalau dah habis waktu dipanggil apa? Qada. Itu beza antara i'adah dengan qada. Dan bagaimana kita berpuasa? Ya, kalau sembahyang dan tuan besar ni, ibadat yang besar selepas daripada al-iman huwa salat. Sebab salat ni tuan-tuan dipanggil hadiyatul ziyarah. Sembahyang ni dipanggil hadiyatul ziyarah. Hadiah kepada orang yang menziarahi. Siapa ziarah? Rasul. Ziarah Allah Ta'ala, Isra Mi'raj. Segala hukum lain, malaikat Jibril bawa wahyu turun. Sembahyang nak, Nabi dijemput naik ke atas. Itu ada rahsia tinggi. Sebab tu sebagaimana dia berlaku pada malam Mi'raj, maka dinamakan salat itu dia panggil uruj, mi'rajul mu'min. Sembayang as-salah mi'rajul mu'min. Sembayang itu merupakan mi'raj qalbi mu'min. Ya, sebab tu bagi orang yang betul-betul menunaikan sembayang zahir dan batin, dia diangkat, dia takbir, qalbi terus uruj ila Allah, berlazat dia dengan Tuhan. Lepas tu kalau kita lihat kitab kecil yang biasa kita baca di Masjid Surah, kitab karangan wali besar, siapa dia? Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Apa nama kitab? Munyatul Muzal. Buka di awal tu, dia ada 9 permata besar. Dalam sembahyang tu ada 9 permata besar. Dia ada mukallamah, ya, dia ada muraqabah, ada musyahadah, ya, mana ada mukhatabah, semua dia tu. Itu mutiara-mutiara besar. Maka berapa mutiara yang telah kita dapat pungut ya dalam sembahyang, atau kita cek baliklah. Ya, kalau tidak masukkan benteng sembahyang tu besar tu. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Mana sembahyang ni power dia tak nak beri, dia tolak nafsu kan. Sebab mungkar ni benda yang sangat diminati oleh nafsu. Tapi sembahyang tu boleh tendang, Dia sembahyang ni takkan buat mungkar. Sembahyang mana? Sembahyang tu ada alif lam tu kalimah as-salat. As-salat yang sebenar-benar yang dilakukan oleh Nabi SAW, zahir wal batin. Sebab Imam Ghazali bahas sebab sembahyang yang panjang dalam Ihya. Ada sembahyang zahir, ada yang batin. Wudu ada zahir, ada wudu yang batin. Ya. Wudu kita ambil sembahyang. Zahir dia apa? Kita membasuh a'dha wudu, segala anggota wudu. Maka batin dia apa? Contoh dia, bila kita basuh muka, di antara dia kita basuh, kita baca niat apa? Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, engkau putihkanlah wajahku pada hari yang engkau hitamkan wajah-wajah manusia di hari akhirat. Situ dah ada sentuhan kuat tuan.
Maka segala anggota yang ada di muka, mata, mulut, semua kita bertaubat. Macam mana kita basuh dengan air yang zahir, maka kita basuh dengan air yang batin. Apa air batin? At-taubah. Itu istilah dia. Ya. Basuh je muka, kita taubat maksiat mata, taubat maksiat mulut, basuh tangan, taubat maksiat tangan, sampai ke masya-Allah. Situ dah hebat dah tuan. Situ dah hebat dah. Ya, sebab tu Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, apabila dia nak ambil wuduk aja, wajah dia tu berubah. Jadi macam pucat. Sampai orang, kenapa begini jadi? Kata Sayyidina Hasan, kau tak perasan kan kau nak menghadap siapa ni? Ni bukan raja dunia, Malikul Muluk, raja segala raja. Kita nak menghadap ni. Apa daripada ambil wuduk dah, dia ada kontak dah. Ya. Sebab wajah Rasulullah SAW mirip kepada Sayyidina Hasan belah atas. Ya, ke Sayyidina Husain di belah bawah. Ya. Jadi maknanya itu satu contoh wuduk yang zahir. Kita menghadap kiblat pula. Dia ada kiblat zahir, ada kiblat batin. Kiblat zahir, Tuhan kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kita pada Masjidil Haram, itu ain Kaabah. Ya, itu zahir bagaimana dibahas dalam fiqh itu. Adapun batin, kiblat roh ialah fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah Taala. Itu dipanggil muraqabah ahadiyah. Dalam Naqsyaband dipanggil muraqabah ahad. Apa makna ahad? Tunggal. Mana kita merasakan ketunggalan. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Dia duduk dalam nurul amaq. Hilang yang lain, dia dengan Tuhan saja. Itu kalbi dia. Ya, maka dia maksudkan wajah di situ bukan zat. Kerana di mana kamu berhadap, di sana wajah Allah. Wajah tu kan mana wajah zat dan. Kalau zat Tuhan makna dah banyak Tuhan. Kata tu syirik pula. Wajah dipanggil wajhut tajalliyan. Wajah pentajalian. Maknanya apa? Cermin. Di mana saja kita ada, darat, laut, atas, bawah, itu semua dipanggil mir'atul wujud. Cermin kewujudan Tuhan yang cukup terang. Ya. Pokok menunjukkan wujud Allah Ta'ala, langit, tanah, bumi, segala-galanya. Seolah-olah semua makhluk ni bertakallum dengan bahasa akhwal, lisanul hal. Allahu mawujud yattasif bisifatil kamalat. Lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah alam ni semua berkata Allah mawujud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak begitu, tidak ada suatu pun makhluk di atas muka bumi. Jadi maknanya apa? Makhluk dipanggil dal, menunjuk. Ya, menunjuk ke atas kewujudan Tuhan. Itu dalam ilmu tauhid usuluddin. Kalau tauhid khas, makhluk dipanggil mir'ah atau dipanggil mazhar, tempat mana zahir memandang kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala. Itu maknanya. Maka bila kita hadap di mana saja, itu dipanggil wajah tajalli. Kita tengok saja pada sahabat kita kan, atau seorang orang tua dia tengok kita kan, dia kata aku melihat bapakmu dalam memandang wajahmu. Sebab bapak kita ni kawan baik pakcik tu, baru meninggal seminggu. Aku tengok kau nampak bapak engkau. Mata zahir tengok kat kita, tapi qalbi dia ingat bapak kita. Itu maknanya dia panggil wajhut tajalli. Ya, sebab benda tu ada rangkaian. Kita ada rangkaian dengan bapak sebab kita anak dia. Jadi dia tengok kita, dia ingat bapak. Itu maksudnya. Jadi bila benda berangkai, segala makhluk rangkaian dia dengan Khaliq. Apa makna makhluk? Allazi khuliqah, yang dijadi. Maka di sana ada allazi khalaqah. Ya, dipanggil al-Khaliq. Itu regu dia. Ya, jadi makna kita pandang saja pada makhluk sebagai cermin untuk memandang kebesaran Allah SWT. Itu dipanggil muraqabah. Itu juga rakib annallaha yara. Muraqabah kan sentiasa Allah Ta'ala sentiasa memandang dan memerhatikan kita. Ini sengaja daripada makna ihsan atau makna usul ilallah. Habis ya, dalam pembahasan kitab kedua nanti dibahas saja. Dan kedua puasa. Ya. Maka makna semua tu dengan ilmu. Dia puasa amal imsak contoh ni. Maka dia ada 3 maratib. Puasa peringkat mubtadi, dia puasa dia tahan daripada lapar dan dahaga. Yang kedua dia naik sikit, peringkat mutawasit, dia tahan lapar dahaga dan dia tahan lagi segala anggota dia daripada benda yang ditegah. Dan puasa paling tinggi, dia tahan tiap-tiap nafas dia daripada berhadap kepada makhluk, terus sentiasa dia dengan Tuhan ni. Fi kulli lamhatin wa nafas, tiap-tiap lamha, tiap-tiap nafas dia.
Ya, itu kalau Ahmadiyah. Kalau ni lataif dan maknanya banyak lagi martabat dia tadi, dia kekal dawamul hudur ma Allah, kekal hati dia ma Allah. Itu pasal hakikat lagi. Semua dibahas nanti lah ya. Atau dia ada semua tu apa tu, dan al-ilmu. Itu dipanggil majlis zik. Termasuk zikir khas yang bagi kita faham lah, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat dia yang menyucikan kalbi kita supaya lebih terang makrifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kami berkahwin dalam bab munakahat, kami talak. Kadang-kadang dia tak tahu dia dah talak ini, duduk sekali ini. Kadang dah 3 pun ada, macam-macam cerita kan. Tu. Dan haji, macam mana nak pergi haji, dan umpama ni lah banyak lagi. Maka ini dipanggil majlisul ilm. Majlis ilmu pun dimasukkan dalam makna majlis zikir, ya, yang umum. Ada pun yang khas, itu majlis zikir yang kita buat. Majlis zikir sama ada perlahan, zikir tawajuh, macam-macam bentuk. Yang penting ialah hati dia dibawa menghadap ke Tuhan. Dan katanya pula barang siapa berkenaan akan dunia, maka lazim atasnya dengan ilmu. Barang siapa berkenaan akan akhirat, maka lazim atasnya ilmu. Barang siapa berkenaan keduanya, dunia akhirat, tiap-tiap keduanya pun lazim dengan ilmu. Itu maksudnya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia dia kena ada ilmu. Ya, itu. Siapa nak akhirat besar lagilah kena ada ilmu. Kalau dunia yang tidak ada nilai pun kena ada ilmu, apatah lagi yang besar akhirat, kan? Siapa nak besar lagi sampai ke Tuhan, ada lagi kena ilmu cara dia. Itu semua maknanya ilmu dipanggil nur. Habis. Jadi apa tuan-tuan? Syukur kita kepada Ta'ala. Iqalun ni'am asyukur. Pengikat nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang Tuhan dah beri. Pengikat dia apa? Asyukru. Syukur. Bila syukur makna apa? Seorang dia takkan berterima kasih melainkan dia rasa benda tu besar yang dia dapat. Orang bagi duit kita 1 juta macam, terima kasih Tuhan, lain macam. Kalau bagi RM10 yang siu ni dia bagi banyak, dari macam terima kasih. Sebab apa? Dia tahu benda tu besar. Jadi bila dia dapat benda ni, benda besar, jadi kita ucapkan syukur, maknanya sebagai pengiktirafan kita besarnya kurnia Tuhan kepada kita. Masya-Allah, dia akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau syukur aku tambah lagi. Sebab dia kata asyukuru iqalun ni'am. Penambat nikmat ialah syukur. Kita kalau bagi pada orang benda berharga, disambut dengan baik, insya-Allah kita dah bagi lagi, kan? Kita hantar dia musangking 1 bonet kan, dia ambil senyap, makan, hilang, terima kasih pun tak ada. Tahun depan tak ada menyamar ya. Ni kalau dia cerdik macam dia letak dia sebelah, dia ajak tuan tu naik, ya, jamu lah dia kan. Balikkan salam tu ada lulu sikit tu kan. Musangking, tahu musangking buah angkat letak, nak beli angkat, tengok mahal tak balik. Ini bukan sebiji, 1 bonet dia bagi kan. Misalan ni lah. Maknanya apa? Sempurnanya nikmat, itmam, tamamun ni'am, ru'yatul mun'im. Itu kaedah dia. Sempurna nikmat ialah kita mengenal mun'im, pemberi nikmat. Bukan asyik dengan nikmat tu, tuan dia tu. Maka pemberi nikmat siapa? Huwallahu ta'ala. Ya, jadi kita syukur, itu pengikat bagi nikmat. Apa saja nikmat, terutama nikmat makrifah kita dengan Tuhan, itu amat besar. Bila kita syukur, mana kita menghargai, maka Tuhan janji dia akan tambah. Sebab tu kalau dalam zikir, dan kita zikir, kita semayang ke apa, nak hadir hati, kadang-kadang dia lari, tukar gear. Kita zikir-zikir tak datang. Ya, kita semayang kadang-kadang 2 rakaat tak masuk lagi ni. Dia khayal, dia tukar gear. Apa gear dia? Syukur. Ya, kita tukar. Kita kata ya Allah, syukur mujur Engkau beri aku dapat menyebut Engkau. Ya, mujur Engkau pilih aku dapat sujud pada Engkau. Kita rasa. Bila kita rasa begitu syukur, makna kita dah mula menilai. Bila kita nilai, Tuhan akan tambah. Itu maksud. Tukar gear dengan ni. Naik bukit tukar gear. Ini naik bukit gear 5 je kan, mengaung biasa. Tukar gear 2, pum boleh naik sikit. Mana bila kita pandang syukur, kita menghargai, mensyukuri nikmat ibadah yang diberi tadi, maka Tuhan akan tambah, ya. Rasa dalam dia akan ada, merasa sebab kita membesarkan kurniaan dia, itu maksudnya. Dan satu lagi, ada pun ayat Al-Quran dan ahadis. Mana hadis-hadis? Hadis satu, kalau ahadis jamak dia. Mana beberapa hadis-hadis yang sahih pada bicara bab ini amat banyak, ya, amat banyak.
yang dibentangkan. Dan setengah daripada asar ialah kalam sahabat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang tiada tahu akan dia memadalah dengan ilmu itu kelebihan, bahawa mendakwa akan dia dan suka dengan dia, dan bila dibangsakan kepadanya memada dengan jahilnya, celanya, bahawa melepaskan diri daripadanya oleh mereka itu adalah ada padanya. Faham tu? Mana kau nak tahu kelebihan ilmu, dia kata Sayyidina Ali, cukup kalau orang bangsakan dia dengan berilmu, dia suka tak? Oh, dia ni cerdik betul, suka tak? Kalau orang kata dia ni bodoh tu marah kita. Kan? Ya, kita marah kalau orang kata kita bodoh, dan kita suka kalau orang kata kita cerdik. Mana tu ilmu? Cukup tu. Sama ada ilmu dunia, lebih ilmu akhirat, apa lagi lebih ilmu dengan Tuhan sendiri. Ya, itu maknanya cukup kelebihan tu bahawasanya ilmu tu orang tu suka bahawa dibangsakan pada diri dia, dan sebaliknya dia tak suka maksudnya. Itu maknanya kelebihan ilmu tu amat tinggi maksudnya. Habis tu ya. Dan lagi kata setengah ni bermula itu lebih baik ya daripada harta. Wallahu a'lam.